Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali semula ke kelas Cikgu Azul Nizam. Jadi untuk hari ini, Cikgu akan mengajar bagi mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4. Untuk penonton yang kali pertama menonton di channel Cikgu, boleh tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan terhadap bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh Cikgu. Jom kita sama-sama belajar pada hari ini. Untuk hari ini, tajuk yang Cikgu pilih untuk kita belajar bersama-sama adalah tajuk reka bentuk pangkalan data hubungan. Okay, jadi ni tajuk kita lah, reka bentuk pangkalan data hubungan. Okay, jadi untuk hari ini, topik yang akan Cikgu sentuh ialah kita akan menentukan kata kunci, kita akan menentukan kunci primer dan kunci asing yang bersesuaian bagi setiap entiti. Jadi untuk penonton yang masih ataupun untuk anak-anak yang masih tidak faham, yang masih belum mengulang kaji apa itu entiti, apa itu atribut, apa itu set hubungan dan apa itu kekardinalan, boleh rujuk semula di video yang telah Cikgu hasilkan pada sebelum ini. Jadi dekat video tersebut, Cikgu akan ada menerangkan tentang semua perkara ni lah, iaitu entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan. Okey, itu yang akan kita capai pada hari ini. Jadi untuk hari ini, muka surat anak-anak boleh rujuk kepada muka surat 218. Jadi penerangan Cikgu adalah berkaitan daripada muka surat 218 sehingga ke muka surat 221. Ini tak banyak kan? 18 sampai 221. Saya harapkan sebelum saya menerangkan tentang isi pembelajaran pada hari ini, anak-anak telah habis membaca. Sekurang-kurangnya membacalah apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi, tak adalah awak baru nak mendapatkan pengetahuan. Sekurang-kurangnya awak telah ada pengetahuan yang terbina di dalam minda awak pun ataupun di dalam otak awak tu supaya dapat diaplikasikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, seperti mana? Kita tengok kita punya jadual. Seperti mana yang telah Cikgu terangkan pada sebelum ini. Bila kita sebut tentang pangkalan data. Mana Cikgu punya ni? Highlight. Okey, jadi bila Cikgu sebut tentang pangkalan data, dia tak nak highlight. Okey, jadi bila kita sebut tentang, kenapa dia tak nak highlight? Tak ada masalah. Oh, yang ni lain sikit cara highlight dia, tak apalah. Okey, jadi bila kita sebut tentang pangkalan data, kita bercerita tentang jadual. Okey, jadi macam mana dikatakan jadual? Okey, jadual seperti mana yang contoh dalam buku teks pada muka surat 218 ini. Ini adalah jadual asal kita. Okey, jadual asal yang ada di dalam sistem kita. Saya telah sentuh ataupun saya telah terangkan bahawa wujudnya pangkalan data ini apabila kita menggabungkan paling minimum adalah 2 jadual. Apabila 2, 3, 4, 5 jadual tersebut digabungkan, barulah wujud pangkalan data. Jika satu jadual sahaja seperti ini, dia akan jadual yang besar lah. Dia baru jadual lah, dia belum masuk pada pangkalan data. Kecuali data, biasanya orang tak akan buat
jadual terlampau panjang. Biasa jadual kita sikit-sikit seperti contoh yang di bawah ni, iaitu ada jadual peminjam, jadual pinjaman, jadual murid dan sebagainya. Jadi tujuan dia supaya kita boleh membuat rujukan pada masa akan membuat panggilan data bila kita memanggil sesuatu data. Okey, jadi untuk memecahkan jadual tersebut, kita perlu melaksanakan penormalan. Sebelum melaksanakan penormalan, anak-anak perlu faham. Kan? Apa yang perlu awak faham? Yang pertama, awak perlu memahami kunci prima dan kunci asing. Apa itu kunci prima? Apa itu kunci asing? Jadi nampak di sini dekat buku teks pun telah menerangkan tentang jadual-jadual yang lebar ini boleh dipecahkan kepada jadual-jadual yang kecil. Jadual kecil ini akan disimpan dalam pangkalan data, di mana kaedah kita memecahkan jadual ini kita panggil sebagai penormalan. Tujuan dia untuk mengelakkan kelewehan, mencegah kelewehan dan kehilangan ketekalan data. Okey, kita tengok dahulu apa itu kunci prima. Kunci prima ialah atribut. Atribut dengan nilai yang unik yang mewakili satu baris rekod. Baris rekod tu apa? Ni. Panjang ni. Sebaris. Baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, baris keempat, baris kelima. Jadi ini adalah baris-baris rekod. Okey, jadi mewakili satu baris rekod dalam sebuah jadual. Kunci prima tidak boleh diberikan nilai kosong. Kenapa tak boleh berikan nilai kosong? Kerana apabila nilai kosong, tidak akan ada nilai yang unik lah pada rekod tersebut. Jadi kunci prima mesti, yang pertama, kunci prima mesti unik. Yang kedua, dia tidak boleh nilai kosong. Sebab apa? Sebab dalam sebaris data, kunci prima ini akan menjadi rujukan atau menjadi perkara yang paling penting di dalam rekod tersebut. Jadi kalau tak ada perkara yang paling penting, macam mana kita nak buat rujukan? Jadi sebab tu kunci prima, kunci dalam satu rekod mesti ada kunci prima. Dan dalam satu rekod, kunci prima tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi kalau dibiarkan kosong, akan berlaku galat ataupun berlaku error. Okey, jadi apa contoh kunci prima? Contoh secara analoginya, kunci prima adalah seperti kad pengenalan yang unik. Itu contoh dia, kad pengenalan. Bagi kita kan, kita pergi bank, apabila kita membuat sebarang urusan, perkara pertama yang dilihat oleh kerani di bank tersebut adalah IC kita kan. Yang kedua, kalau sebenarnya di bank, selain kunci prima, selain nombor IC, perkara kedua penting yang akan menjadi kunci prima di bank adalah nombor akaun. Di mana setiap orang akan mempunyai satu nombor akaun sahaja. Dua pun boleh, tapi biasanya satu orang satu nombor akaun. Yang kedua, contoh dia kalau kenderaan kan. Kenderaan, bila kita ada kenderaan, kunci prima bagi kenderaan adalah jenis kenderaan ke? Seperti Proton Wira, Proton Saga, Proton Mahiri, Proton Alza, Toyota Innova dan sebagainya. Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Kerana kereta Proton, kereta Pro 2, kereta Toyota, Honda dan sebagainya. Contoh Wira, ada berapa banyak Wira berapa banyak Wira yang dihasilkan oleh Proton? Dah tentu berjuta. Sama juga kan?
Innova, sama juga seperti Myvi, Alza dan sebagainya. Jadi banyak produk yang telah dihasilkan. Jadi apabila telah banyak produk yang dihasilkan, dia tidak dikategorikan sebagai benda yang unik. Benda yang unik ni mesti dia adalah nilai yang satu-satunya nilai tersebut. Jadi balik soalan saya tadi, kalau kereta, nombor yang unik adalah nombor chassis dan yang kedua adalah apa? Nombor pendaftaran. Nombor pendaftaran lah. Contoh, nombor pendaftaran kereta saya kan, QTA 20. Tengok lagi kat belakang dia lah kan. Ataupun kalau saya buat Myvi, QCC 20 dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apabila melanjutkan pelajaran ke universiti, kita akan ada nombor matrik pelajar. Jadi nombor matrik pelajar ini adalah nombor yang unik bagi setiap pelajar. Jadi satu pelajar akan mempunyai satu nombor matrik sahaja. Okey, yang seterusnya. Jadi tujuan dia, kunci prima ni, unik tadi saya dah sebut, tidak boleh dibiarkan kosong pun saya dah sebut. Dia tidak sama pula colornya, kita tukar color yang lain lah. Kita ambil hijau. Kita ambil hijau lah. Jadi nilai yang sama yang tidak boleh berulang-ulang. Kenapa tak boleh berulang-ulang? Sebab apabila dia diulang-ulang, jadi nilai tersebut tidak kekal. Nilai tersebut berlaku kelewehan data. Dan seterusnya, nilai yang tetap dan tidak berubah-ubah. Sebab apa? Kalau IC berubah-ubah, nombor pendaftaran berubah-ubah, jadi nilai dia tidak boleh dikategorikan sebagai perkara yang unik kerana nilai dia telah berubah. Jadi, yang unik dia mesti satu sahajalah. Okey, yang seterusnya. Kenapa perlu kunci prima? Memastikan setiap rekod lama tersimpan dan tidak bertindih dengan rekod yang baru. Contohnya tadi kan, kata nombor IC saya 8503 kalau diulang-ulang, nombor IC saya digunakan oleh orang lain, jadi akan berlaku kesilapan data kan. IC saya, maklumat saya digunakan oleh orang lain, orang B yang mempunyai nombor IC yang sama. Jadi akan berlaku pertindihan data dan data tidak kekal, berlaku kelewihan data dan sebagainya. Jadi kenapa perlu pentingnya kunci prima ini adalah nilai yang unik dan kekal. Yang seterusnya, untuk memberikan identiti yang unik bagi setiap rekod yang disimpan dalam pangkalan data, menjadikan data disimpan adalah utuh kerana setiap rekodnya mempunyai satu nilai yang unik. Yang ketiga, yang keempat, mengelakkan pertindihan data. Pertindihan data dalam rekod yang sama berulang, disimpan dalam sistem pangkalan data. Seterusnya dapat menjimatkan stor komputer. Seterusnya memudahkan proses carian dan rekod, di mana data dan rekod boleh dicari dan dicapai dengan membuat carian dengan menggunakan kunci prima. Okey, contoh yang lain. Awak melihat kepentingan penggunaan IC ini ataupun apabila kita menggunakan sistem pangkalan data ini, apabila awak menggunakan apa? SAPS kan. Bila kita menggunakan SAPS ataupun calon-calon menggunakan SAPS, awak boleh masukkan nombor IC awak saja kan. Jadi apabila awak memasukkan nombor IC awak saja, semua maklumat peperiksaan awak daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan 4 ni, ataupun tingkatan 5 taklah kan, sebab awak buat tingkatan 4 kan. Jadi data awak daripada darjah 1 sehingga ke tingkatan 4 boleh dikeluarkan. Jadi sebab apa? Kenapa dia boleh dikeluarkan? Kerana proses carian dan carian atas rekod ini boleh dibuat menggunakan kunci prima. Okey, boleh? Yang tadi ni pertindihan data ni saya rasa tak ada masalah kan. Menjimatkan ruang stor. Ni contoh dia. Kenapa jimat ruang stor? Kerana dia tidak berlaku
tindihan. Jadi satu orang, satu IC, jadi boleh simpan banyak maklumat kan. Berbanding apabila kita membuat sistem apabila kita masih menggunakan kertas dan pen, jadi banyak ruang yang perlu disediakan. Contohnya macam awak pergi ke sekolah sentiasa mengisi borang kan, kerana di sekolah masih tidak ada sistem yang spesifik lagi kan. Tak ada sistem simpanan data yang spesifik. Jadi kadang-kadang data tersebut diminta berulang-ulang kali. Jadi itu akan menyebabkan kapasiti ataupun ruang stor komputer akan bertambah. Okay, itu yang pertama. Okay, kita tengok contoh jadual ni. Okay, kita kaitkan. Okay, contoh kita tadi adalah kunci primer. Okay, jadi dekat jadual sini, okay, ni jadual asal kan? Jadual asal tak ada masalah. Okay, kita oleh kerana penormalan, jadi apa itu penormalan kita akan terangkan, saya akan terangkan kemudian. Tapi dekat sini, ni contoh jadual ataupun tabel yang telah dinormalkan. Okey, contoh dekat sini, yang pertama, lihat yang penting apabila kita membaca data, apabila kita membaca sistem pangkalan data, yang penting kena tahu apakah nama jadual tersebut. Okey, kadang-kadang soalan tanya, apakah kunci asing bagi jadual peminjam? Apakah kunci primer bagi jadual peminjam? Apakah kunci primer bagi jadual pinjaman? Okey, anak-anak, jangan salah. Nampak kat sini? Kat sini adalah jadual peminjam. Kat sini adalah jadual pinjaman. Jadi, kartu kunci primer hanya boleh digunakan di dalam satu jadual sahaja. Jadi, contoh kat sini kita lihat untuk jadual peminjam, kunci primer kita untuk jadual peminjam, kunci primer kita adalah ID murid. Okey, kunci primer kita adalah ID murid. Kunci primer kita bagi jadual pinjaman adalah kod buku. Kat sini kenapa ada ID murid? Okay, kenapa ada ID murid ni? Saya akan terangkan kejap lagi. Sabar ya. Okay, tapi sekarang saya nak terangkan adalah kunci primer. Okey, jadi konsep dia ingat tadi, kunci primer dia mesti unik. Dia tidak boleh nilai yang kosong. Dan nilai dia tidak boleh berubah-ubah. Tadi ni kan, dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri dia ni tadi. Ni semua kan. Okay, jadi kita tengok dekat tabel kita, jadual kita. Dah ada tak ciri-ciri ni? Yang pertama, dia mesti unik. Unik kan? Dekat jadual pinjaman, unik. Sebab dekat jadual pinjaman, ID murid bagi setiap orang adalah berbeza. Ali bin Ahmad. ID murid dia adalah 125007. Jadi nampak baris rekod 1, rekod 2, rekod 3. Ali bin Ahmad. Jadi dia masih mempunyai ID murid yang sama. Okey, yang kedua. Nampak? Francis Junior. ID murid dia 125096. Lim Suyong. Lim Suwong. Saya main bantai lah. Lim apa? Saya tak tahu lah kan. Tapi kita boleh agak-agak lah kan. Agak-agak tak ada masalah kan. Okey, Lim Suwong. ID murid dia adalah 125888. Okay, lepas tu kita lihat dekat kod buku. Kod buku ID murid 1205007. Jadi Ali bin Ahmad dia telah meminjam buku yang mempunyai kod buku IPB 124044 dan IPB 257868. Okey, boleh dapat tak baca dia? Faham kan? Okey, tak faham? Saya ulang balik sekali. Nampak di sini ID murid maksudnya Ali bin Ahmad. Kan? Ali bin Ahmad adalah 125007. Dia telah meminjam buku. Ada 3 buku. Saya terlepas pandang ni. Telah meminjam 3 buku iaitu yang bernombor siri
IPB 124044, IPB 257868, IPB 192254. Di mana setiap buku ini dipinjam pada tarikh yang pertama dan kedua dipinjam pada tarikh yang sama. Yang ketiga dipinjam pada tarikh yang berbeza. Walau bagaimanapun, tarikh pinjaman bagi ketiga-tiga buku ini adalah sama, tarikh pulangan adalah sama, iaitu pada 12 September 2016. Jadi apa yang awak nampak? Kod buku kat sini, dia adalah unik. Kerana kod buku, satu buku akan mempunyai satu kod sahaja. Kat sini, satu nama iaitu Ali bin Ahmad mempunyai satu ID murid sahaja. Walau bagaimanapun, Ali bin Ahmad boleh meminjam banyak buku. Jadi samalah macam awak kan. Pergi ke perpustakaan, boleh pinjam banyak buku. Tak mungkin satu pelajar boleh pinjam hanya satu buku sahaja. Okay, jadi, kat sini saya nak terangkan, hubungan dia adalah kunci prima, satu tabel mempunyai satu jadual, satu tabel, hanya mempunyai satu kunci prima sahaja. Di mana setiap kunci prima ini adalah nilai yang unik dan berbeza antara satu sama lain. Okey, itu yang pertama. Kita punya pembelajaran pada hari ini iaitu kunci prima. Yang kedua, kita lihat apa yang kita nak belajar, apa yang perlu awak-awak ketahui dan fahami. Yang kedua ialah kita perlu memahami apa itu kunci asing. Kunci asing ialah atribut yang mengandungi nilai kunci prima daripada jadual sasaran. Jadi maksudnya kunci prima ialah kunci asing ialah kunci prima daripada jadual sasaran. Tujuan dia untuk mewujudkan hubungan antara jadual A dan jadual B. Okey, jadi dekat sini, jadual sasaran kita adalah jadual peminjam. Jadual kita yang kedua adalah jadual pinjaman. Jadi nak mewujudkan hubungan antara jadual peminjam dan pinjaman, kita memerlukan kunci asing. Jadi sebab tu kat sini, mana ni? Tak keluar. Jadi sebab tu kat sini kita ada warna sama. Okey, jadi sebab tu kat sini kita ada ID murid. Kerana ID murid di sini, dia akan menjadi kunci asing di mana dia akan menghubungkan antara jadual peminjam dan jadual pinjaman. Kenapa kat sini tak ada? Kerana sini adalah jadual induk dia ataupun jadual sasaran dia. Sama kan macam EAD saya dah ajar sebelum ni, iaitu yang sasaran adalah di hadapan. Bila kita buat entiti dan atribut, yang sasaran itu di hadapan. Di mana daripada sasaran itu boleh kita hubungkan antara entiti A dengan entiti B. Okey, itu adalah kunci asing. Okey, jadi ini penerangan sama kan? Jadi kat buku teks awal tadi pun sama. Kenapa kita ada kunci prima dan kunci asing? Okay, jadi seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri dia, kepentingan kunci prima. Dalam jadual hubungan pinjaman terdapat 4 atribut, iaitu kod buku, ID murid. Laju buku tidak boleh dibiarkan kosong. Dan setiap unit dan setiap atribut adalah unik. Jadi tiada ulangan. Jadi keunikan ini menjadikan atribut kod buku sebagai kunci prima. Dan seterusnya. Dia seterusnya saya rasa awak boleh faham dah apa yang telah diterangkan. Jadi yang lain-lain tu nanti kita boleh buat latihan lagi lah untuk menerangkan tentang apa yang masih awak tak faham. Jadi konsep yang saya nak terangkan pada hari ini, apa itu kunci prima, apa itu kunci asing. Dekat ciri-ciri ni awak boleh baca sendiri, saya rasa tak ada masalah. Kerana awak baca, awak boleh faham. Tapi paling penting pendengar saya, awak faham kenapa kita ada kunci prima, kenapa kita ada kunci asing. Apakah ciri-ciri kunci prima, apakah ciri-ciri kunci asing. Itu sahaja kita punya matlamat pembelajaran kita pada
hari ini. Semoga semoga penerangan saya ini dapat membantu awak untuk memahami apa yang kita nak belajar tadi. Untuk memahami standard pembelajaran 2.2.1 dapat menentukan kunci primer ataupun kunci asing yang sesuai. Okey, latihan nanti saya akan bagi dekat Telegram lah untuk kita bincangkan sama-sama. Okey, semoga penerangan saya ini dapat membantu awak dan doakan saya terus sihat untuk terus mengajar awak dan sama-sama kita terus mematuhi arahan daripada pihak kerajaan, terus duduk di rumah agar kita dapat memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.